Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Warrahmanur rahim. Maliku yaumiddin. Wassalatu wassalam ala ahabbin nasi ilaina sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidiz zahidin wa sayyidil imamil muttaqin, imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alayka natawakkalu wa ilayka an-nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuhu wa hudah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma la na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma la na'lam. Allahumma ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Atina fi kulli hinin afdala ma ataita aw tu'ti ibadaka as-salihin ma'al afiyati tammati fid darain amin. Ya Allah, dengan Engkau sahaja kami berada di waktu pagi dan kami berada di waktu petang. Kepada Engkau kami bertabaran, berhamburan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebaikan ini hari, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang sebelumnya dan kebaikan yang selepasnya. Ya Allah, lindungikanlah kami daripada kejahatan ini hari, kejahatan yang ada di dalamnya, kejahatan yang sebelumnya dan kejahatan yang selepasnya. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah kepada kami sebaik-baik kurniaan yang telah Engkau kurnia dan yang akan Engkau kurniakan kepada hamba-hamba Engkau yang saleh. Sudahilah kami dengan kesudahan yang baik, dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami keadaan yang baik di dunia dan keadaan yang baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita
rasa dapat kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, serta kita mengucap alhamdulillah sebagai tanda kita syukur dan terima kasih kepadanya. Terima kasih kepada pengerusi majlis dan kepada segala pihak yang usaha untuk menjayakan ini majlis. Mudah-mudahan Allah membalaskan kepada mereka dengan balasan yang baik, balasan yang terbesar, dan Allah menjadikan dengan majlis ini kebaikan yang luas bagi kita dan bagi ahli negeri ini dan saudara ahli negara kita Malaysia dengan secara umumnya. Yang sebenarnya saya bukan yang berkeahlian untuk nak menyampaikan tajuk pada hari ini. Saya niatnya saya nak boleh dengan melalui jemputan ini saya boleh mari duduk di majlis yang seperti ini. Itulah yang tujuan saya yang besarnya. Kalau tak ada jemputan, saya rasa saya tak boleh duduklah di majlis ini pada hari ini. Oleh itu penyampaian yang saya ini bukanlah yang dimatlamatkan, bukan yang difokuskan untuk memenuhkan ruang saja. Serta saya bukan daripada ahli di dalam ini tajuk dan juga di dalam ilmu-ilmu Islam. Biodata disebut itu boleh disebut sajalah. Kita maklum biodata ni boleh dibuat-buatkan. Nak kata macam mana boleh. Yang pentingnya waqi' diri perkara yang sungguh, hak realiti tu, itu yang penting sekalinya. Nak sebut seorang ni al-alim, al-rabbani, al-allamah, az-zahid, al-faqirul haqiru ilallah, sebutnya hebatlah status nampaknya, tetapi hak waqi'nya berlainan dengan gelaran yang tersebut. Maka apa artinya? Tidak ada arti. Penting kita kepada hak realiti. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, dia tak tilik kepada zahir kita, bentuk paras, bentuk body kita. Dia tak tilik kepada keturunan, tak tilik kepada pakaian, tak tilik. Dia tilik kepada hakikat. Dia tilik kepada dalaman kita yang sebenar. Itulah yang sepatut bagi kita mengamati, kita memfokuskan kat mana yang patut kita nak menaikkan, untuk kita meninggikan pengkatnya, biodatanya. Walau bagaimanapun saya nak sentuh sikit sebanyak hubung kait dengan tajuk. Maklumlah tajuk, setiap tajuk adalah merupakan satu soalan. Hakikat dia tajuk ini satu-satu tajuk, satu judul adalah satu soalan yang diminta supaya dijawabkan. Kalau di dalam pengajian kita
kena kita jawab, ada yang untuk bagi menentukan darajah kelas jawapan kita itu. Tetapi bila duduk di luar kelas, tidak di dalam universiti, tak ada di dalam majlis pengajian, jawab macam mana pun dia jadi jawab belaka. Betul pun jadi jawab, tak betul pun jadi jawab, tak ada diberi kategori dia tu, tak ada. Oleh itu jawapan saya pada hari ini, betul tak betul pun, dengan hakikat ataupun dengan yang dikehendaki, saya lebih dulu mohon maaf banyak-banyak sekiranya tak sampai kepada matlamat lah. InsyaAllah ta'ala, kalau tengok kepada masa yang dijadualkan tu, kita sudah berlangsung lebih banyak dah lah, setengah jam dah lebih. Mana kalau kira masa yang dijadual tu ada 10 minit lagi lah untuk saya. Oleh itu saya kata saya boleh jawab lebih kurang dalam masa 10 minit je lah pada saat ini. Ataupun tinggi-tinggi saya minta sedekah lah, minta sabar setengah jam. Yang lebih pada 10 tu saya minta sedekah. Mudah-mudahan orang duduk di kota sufi ini, satu daripada sifat sufi, dia murah. Dia boleh sedekah, dia boleh zuhud. Kalau tak boleh, tak panggil sufi lah kitanya. Jadi soalannya, bentuk tajuk pun jadi soalan yang sebenar. Kenapakah kenapakah aku bertariqah? Itu jadi soalannya. Kita maklum bahwasanya kita orang yang beriman, kita ada matlamat kita yang besar, hadaf kita yang besar. Orang yang beriman, dia nak kepada kemanisan iman dia. Bukan iman ni betul-betul kita cukup dengan kata kita nama orang mukmin, orang muslim, orang sunni, cukup begitu. Bukan. Bertujuan kita di antaranya kita nak kepada kemanisan iman, halawatul iman, sebagaimana yang telah dapat akan dia oleh para as-salaf daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya, dan para tabi'in, para al-ulama al-mujtahidin, para al-ulama al-amilin. Kalau kita baca latar-latar belakang biodata mereka itu, kita dapati mereka itu sampai ke muncak iman mereka itu, manis iman mereka. Tujuan kita nak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu matlamat kita. Kita nak berjalan, ibarat kita nak pergi kepada akhirat ini, ibarat kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nak berjalan ni nak boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan secara ringkas, oleh kerana matlamat yang tersebut, dia panggil tepat tuju, maksud kita, hadaf kita, kita sudah letak dan sudah disasarkan. Dan sudah disasarkan, 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 dan sudah dis
kita nak sampai kepada sasaran itu, tak dapat tidak kena melalui jalan dia. Kita nak pergi ke Mekah, mesti kena lalu jalan dia. Kalau tidak, kita tak sampai ke Mekah. Ke mana saja tempat yang kita nak pergi, kena ada lalu jalan dia yang tertentu. Begitulah kita nak pergi kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat yang kita kehendak, yang kita letak sebagai tujuan kita, iaitu kemanisan iman dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam arti yang dikandaki oleh ahli tasawuf. Maka mesti kita kena melalui jalan dia. Itulah sebagai jawapan kata kenapa aku berhajat kepada bertariqah. Bertariqah iaitu kita ambil jalan, kita melalui jalan untuk sampai kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam istilah tasawuf sebagaimana kita maklum, kita orang yang berjalan belum sampai, di tengah-tengah kita duduk berjalan, diibarat dengan kata salik. Orang-orang yang berjalan di jalan-jalan ataupun di satu jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu boleh saja kita nak guna mana-mana jalan yang telah disampaikan, telah dibuat kaedah oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah digaris oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara garisan yang digaris oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah buat garis dengan kata apa ni, wajada halawatal iman man thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang siapa-siapa ada di dalamnya, tentu dia dapat kemanisan iman. Rasulullah buat ibarat dengan kata kunna fih. 3 perkara itu ada di dalamnya, bukan ada di luaran. Bukan setakat hanajiruhum, bukan setakat di halkum keluar mereka sini. 3 perkara dia masuk, meserap, berserap ke sebelah dalam. Itu penting. Ahli tasawuf di dalam ilmu tasawuf, dia nak bagi kita jadi berserap. Apa-apa kaedah dia kena berserap turun ke dalam. Bukan sekadar di lidah, di halkum, di bibi mulut, di khayshum, sebagaimana makhraj-makhraj di dalam ilmu tajwid. Bukan. Dia adalah fihi, ada di dalamnya. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Adalah Allah dan Rasulnya yang paling kasih kepada kedua-duanya. Kita nak sampai kepada Allah, tak dapat tidak kena ada
sifat mahabbah yang tinggi. Itu cara, itu kaifiah yang diambil oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Kita baca di dalam kitab Imam Ghazali Al-Munqidh min ad-Dhalal. Kita baca dalam kitab Ihya dia. Di antara jalan yang nak boleh kita sampai kepada Allah, mesti kita kena menjadikan mahabbatullah itu paling tinggi. Bukan mahabbatullah ada pada lidah, ada di dalam hati dia. Dengan kata lain, ada dengan zauq, perasaan dalaman dia. Itulah kata aku bertariqah kerana aku nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sampai kepada Allah itulah kata Imam Ghazali, orang yang dapat haqiqatuddin, hakikat agama yang duduk kat situ. Ilmu syariat diibarat sebagai kulit bagi agama. Bila kita dapat sampai kepada Allah, itulah isi yang sebenarnya. Dinamakan lubbul lubb, pati bagi pati. Kulit ada bagi dia kulit, pati ada bagi dia pati. Pati bagi pati, isi bagi isi adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan yang sampai kepada Allah beberapa jalan yang tak pasti kita ambil mana satu daripadanya. Kita nak mereka sendiri boleh, kalau kita ada ilmu, ada pengalaman, kita ada teknologi. Kalau kami sana panggil teknologi, teknologi katalah bahasa tu tak penting, penting faham. Telo, bela, kidai, biarlah, kita penting kepada faham. Penting pada pati, kulit biar. Sembahyang tak payah sembahyang, asalkan kena Allah, Masya Allah. Itu satu daripada pemikiran yang salah, yang ditipu oleh syaitan, yang kena tipu oleh syaitan. Boleh je kalau kita ada teknologi baru, kita nak pergi ke Mekah, kita tak guna jalan biasa. Jalan orang duk pergi, kita pergi jalan lain. Kita pergi jalan di bawah laut, kita jalan di bawah bumi. Lebih cepat daripada kita berjalan dengan udara. Sebab kita ada teknologi yang 6G, 10G, 5G ni tak lagi, kita langkah lebih pada China lagi. Kita sampai 10G, kita boleh ada teknologi yang baru, kita boleh cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Tetapi oleh kerana kita tak ada teknologi itu, kita pakailah jalan yang telah sampai dengan selamat dengan dia oleh orang-orang yang telah sampai. Orang yang telah sampai, dia sudah lalu jalan tu dengan selamat. Kita guna jalan dia lah. Sebab tu kita hari ni kita nak pergi ke Mekah, kita naik kapal terbang, Malaysia Airlines ke, Kota Airlines ke, ikutlah naik kapal mana pun, kita tahu dah selamat dia perginya.
Sudah siapa duk bawa jamaah ke Mekah, ratus-ratusan ribuan jamaah selamat, atau kita pilih ambil flight hak rasa lebih selamat. Orang ni ambil Malaysia, orang ni ambil Qatar, orang ni ambil Egypt, macam-macam cara ambilnya. Itulah kita pun bertariqah demi untuk sampai ke sana. Alhamdulillah, mereka yang telah dihidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di jalan untuk sampai kepada Dia. Saya baca satu kitab tulisan yang ditulis oleh seorang yang alim allamah Az-Zaki, diberi sifat dengan Az-Zaki, yang sangat cerdik dari kalangan kita orang Melayu. Kalangan kita orang Melayu, orang yang sangat alim, satu-satu daripada orang sangat alim yang cerdik, yang banyak ilmu. Ya, saya tengok, saya bagi kategori tengok tulisan dia, saya akui bahawa dia salah seorang daripada orang alim sangat di dalam tanah Melayu kita. Payah nak cari tanding sampai kepada hari ini, iaitu Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zin Al-Fatani, tua kitab Faridatul Faraid, dan tulisan dia satu daripadanya Al-Fatawa Al-Fataniyah. Di antara tulisan dia, anak-anak membuktikan kealiman dia, anak-anak murid dia boleh produk memunculkan murid-murid yang sangat alim. Beberapa mufti di dalam negara kita Malaysia daripada anak murid dia. Dia sebut di sana, dia kata dikatakan, ada dikata salah satu daripada tarik jalan yang cepat sampai kepada Allah yang jadi dinama majzub, nama dia majzub, iaitu dapat tarikan khas daripada Allah, jalan express apa tak tahulah, mana jalan yang cepat, tak ada kona-kona, Allah tarik terus daripada salik, tempat salik sampai kepada dia dengan cara cepat, seolah ibarat lipat bumi. Kalau berjalan ni ibarat lipat bumi, iaitu guna tariqah Ahmadiyah, ya. Dikata, maka dia kata dia pun beramal, dia juga ambil tariqah Ahmadiyah, tapi dia tak dapat tarikan pun, tak dapat tarikan, duk berjalan begitulah. Tempat terapilai kena break, lepas terapilai itu masuk biar semula, mengikut jalan dia lah. Ada orang tu setengah orang, Allah tarik terus dengan masa 2 detik sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan yang sudah dicuba. Maknanya itu jalan yang sudah selamat, sudah dicuba berjayanya. Tetapi di sini saya ingin sentuh sikit hubung kait dengan kata bertariqah. Apa arti, apa maksud dengan kata kita bertariqah? Kat situ satu daripada perkara yang patut kita fokuskan. Kita memahami, yang saya kata yang patut kita fokus, yang kita kena memahaminya, iaitu kita kena faham bertariqah dengan makna dia yang lebih banyak, yang lebih luas, yang lebih umum. Karena bila kata bertariqah,
yang segera faham bagi ke semua kita, khususnya saya lah, boleh jadi saya segera faham sebagai segera faham yang salah, boleh jadi. Makna bertariqah iaitu kita beramal dengan azkar-azkar, zikir-zikir yang tertentu, doa-doa yang tertentu yang diberi, yang diijazah kepada kita, yang dibai'ah kepada kita oleh syekhut tariqah, oleh guru tariqah kita. Misalnya tariqah Ahmadiyah lah. Saya tariqah saya terima, ada beberapa tariqah juga, tapi terima sifat bubuh dalam almari je. Tak ada buat terbit pakar lagi lah. Duk simpan dalam mari. Harap kata anak kocim mari tu tak hilang ya. Kalau hilang kocim mari gak, bakal duk dalam mari terus lah. Dia ingat nak buka lah mari satu hari nak ambil. Mari pakar. Jadi ada muqaddimah dia. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhah. Bermula dengan tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin hingga akhir, dan berselawat dengan salah al-azimah, dan beristighfar dengan istighfar al-kabir. Itu yang selalu kita faham, nama tariqah, tasawuf, yang kita ambil jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sana yang jadi jalan yang sebenarnya untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kok jadi jalan yang sebenar, yang kita jarang berbicara, yang kita jarang berbincang, kadang-kadang hilang daripada pandangan dalaman kita, di dalam fikiran kita. Ini sepatut, ini saya kata mesti kita kena usahakan untuk mendapatinya, iaitu jalan untuk nak sampai kepada Allah sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita kena melalui jalan dia, iaitu kita kena duduk di atas, kena lalu di atas jalan-jalan yang tertentu, yang diantaranya kita kena lalu jalan ilmu yang tertentu hubung kait dengan nak sampai kepada Allah. Bertaubat dan berzuhud, dan mahabbatullah, kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena melalui jalan-jalan ini. Kalau kita berzikir banyak mana pun, kalau kita ada jalan ni, kita tak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolahnya kita buat sayap untuk kita nak terbang. Tapi kita tak ada halaman dia, tak ada pada dia hak kita nak melacarkan kapal terbang kita tu. Dia tak pergi lah. Setak injing duduk situ. Jenyak injing naik ke merah, injing nak pecah. Jak di subuh sampai pukul 10 pagi, boleh 7 laksa. Tapi duduk kat situ. Duduk kat situ tak sampai. Tak sampai. Sebab tu kita kena lalu jalan ni. Ringkas jalan dia. Saya ambil kesimpulan daripada Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, untuk nak sampai kepada Allah dengan kita lalu 2 langkah. Dekat ya Allah. Kita langkah 2 langkah,
sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Kerana nak tilik pada masa ni, masa tak diizin dah lah, disedekah kepada saya 10 minit saja. Tak boleh nak lebih lagi. Saya nak buat kesimpulan, jalan ini hak mesti kita kena ambil dengan secara beratnya, himpun dengan zikir-zikir guru tadi, zikir syekh tariqah kita itu. Jalan yang pertama, langkah yang pertama yang saya buat ayat daripada saya, sebab saya pun Ghazali, Imam Ghazali pun Ghazali, bolehlah saya buat ayat dari saya. Jadi Ghazali yang kedua. Langkah yang pertama, kita kena langkah batang tengkak kita sendiri. Itu jalan yang untuk kita nak langkah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ini kita tak langkah batang tengkak kita sendiri, macam mana kita nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Boleh faham ke tak boleh faham? Kalau tak boleh faham, bukan duduk dalam kota sufi. Di hari ini ahli sufi, Masya Allah, namanya di wiper, di bina-bina, al-faqir, al-mutawadhi', namanya, gelarannya, tetapi dia minal mutakabbirin. Nama dia az-zahid, tapi dia minat tami'in, tamma', tamak dunia. Dia tak boleh nak menghinakan diri dia, tak boleh bersifat dengan tawadhu'. Macam mana dia nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah lah yang mutakabbirin. Siapa mutakabbir tak sampai kepada Allah, dia bertembung, dia pelaga, dia belawai, terbakarlah injin kita, tak sampai. Kita kena henyek nafsu kita, bahasa petani cakap, bahasa petani sikit ujung, supaya nampak berseri majlis. Cakap bahasa Malaysia tu nampak kotor sikit, tak sedap dengar, geli telinga. Bahasa petani tak apalah. Kena henyek diri kita, henyek nafsu kita, biar serendah-rendahnya, potong ke semua kelebihan. Itulah sifat yang Rasulullah tengok ahli suffah. 3 sifat yang Rasulullah tengok ahli suffah. Rasulullah kata, gembiralah kamu, absyiru ya ahli suffah, gembiralah kamu wahai ahli suffah. Siapa-siapa yang kekal di atas sifat yang kamu ada di hari ini, orang itu boleh bersama dengan aku, rafiqi fil jannah, bersama aku di dalam syurga. Sifat tib qulub, tibul qulub, baik hati. Faqr, fakir, lagi pula jahat, berada di dalam kepicikan. 3 sifat ahli suffah yang bila Rasulullah tengok, Rasulullah kata, siapa kekal berada di atas sifat kamu, orang itu ahli syurga bersama dengan aku. Itu kita kena langkah. Harap dengan kota sufi hari ini kita boleh langkahan ini. Tapi ingat jugalah hak Imam Ghazali kata, bukan ke semua kita nak mengajak kepada jadi ahli sufi ke semua. Kalau kita jadi ahli sufi semua, runtuh dunia. Kena ingat juga Imam Ghazali kata, runtuh dunia, rumah runtuh, banjir lah, tak ada tali air lah. Siapa tak ada tali air? Air bukit turun, mari masuk dalam rumah kita, tak ada siapa nak buat tali air, nak jaga. Runtuh rumah kita. Kesian kat Jepun lah. Jepun buat kereta Wheelfire, buat kereta Alfa, tak ada orang beli lah. Poceh-poceh orang tak pakai, runtuh dunia, runtuh.
Kena ingat juga. Tapi kita yang kita pilih, itu hak bagi kita. Alhamdulillah. Langkah yang kedua, kena takhliyah wa tahliyah. Kita kena mengkosongkan hati kita daripada dunia dan kita menghiasikan hati kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Dengan dua langkah itu, insya-Allah kita berzikir, dengan berzikir kita, insya-Allah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kasyaf, dengan jalan mukasyafah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan musyahadah yang akan dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kasyaf pun bukan mana nampak perkara gaib, orang tu bercuri, orang tu mari nak tanya aku satu-satu soalan aku sudah tahu. Itu bukan arti kasyaf yang sebenarnya kita, itu kasyafnya. Itu yang kita ambil tariqah nak kepada kasyaf tu lah. Bukan. Jauh kalau nak ke kasyaf tu, itu bukan daripada orang dapat kasyaf. Orang tak sampai kepada Allah, hati tak bersih. Kasyaf yang dikandaki oleh ahli tasawuf lain sebagaimana yang diterang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Tilik kepada masa saya tak boleh sambung lagi. Setakat itu saja yang saya boleh sampaikan. Apa yang saya sampai ada kebaikannya, itu adalah taufik dan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harap bahawa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada rahmatnya, menyampaikan kita kepada dia. Amin ya rabbal alamin. Apa kekurangan, saya minta ampun dan maaf. Itu adalah daripada kekurangan dan kelemahan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.